Apa hukum suami melarang isterinya datang ke rumah ibu bapa? Hukum suami melarang isteri. Secara umum, suami ada kuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ketua bagi perempuan. Dan lelaki juga adalah gembala. Kullukum ra'in. Kamu semua adalah gembala. Kamu lelaki. Wa kullukum mas'ul. Dan setiap daripada kamu gembala lelaki tadi, mas'ul, akan disoal an ra'iyati, dan dengan rakyat kamu. Rakyat tu maksud orang bawahan. Okey. Jadi maka dengan sebab itu keluarlah satu hukum bahawasanya wajib patuh perintah suami selagi perintah suami itu tidak melanggar Allah dan Rasul. Ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kita boleh masukkan sekali ayat tadi. Patuh pada Allah dan patuh taat pada Rasul dan pemerintah. Pemerintah dalam keluarga suamilah. Cuma pemerintah dalam keluarga tadi wajib taat dia selagi dia tak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, tak boleh patuh juga. Patuh juga cakap suami tadi, maka berdosa orang yang patuh tu. Suami tu dah berdosa dah. Orang yang patuh juga berdosa. Sebab suami melanggar perintah Allah dan Rasul. Dia pergi ikut juga. Tapi kalau suami tidak melanggar apa yang suami suruh, tak langgar Allah dan Rasul, maka wajib buat. Wajib isteri buat. Tak boleh langgar. Sebab suami dia tak, apa yang suami dia suruh tidak melanggar Allah dan Rasul. Soalannya, adakah isteri, adakah seorang anak perempuan yang telah berkahwin pergi, apa hukum anak perempuan yang telah berkahwin pergi berjumpa atau pergi ke rumah ibu bapa? Apa hukum? Hukum tu dulu. Wajib ke? Kalau wajib, berapa bulan sekali, berapa hari sekali, berapa jam sekali? Kalau kata, siapa kata wajib, kena jawablah soalan susulan. Oh, wajib anak lelaki ke perempuan wajib pergi rumah, wajib berjumpa, wajib pergi rumah ibu bapanya. Okey, kita terimalah kalau dia kata gitu. Okey, bila sebut wajib, dia tak habis kat situ. Wajib tu sebulan sekali ke, sebulan dua kali ke, setahun sekali ke, setahun dua kali? Jawab. Sebab dia kata wajib. Bila sebut wajib, dia telah meletakkan kalau tak buat berdosa. Bila tak buat berdosa, itu adalah satu fatwa tu dia buat keluar tu. Oh, dia kata 3 bulan sekali wajib jumpa. Kalau tidak berdosa. Kalau 2 bulan sekali berdosa tak? Kena jawab kalau kata wajib lah. 2 bulan sekali tak berdosa. 3 bulan sekali jumpa tak berdosa. 4 bulan sekali okey lagi. 10 setahun sekali, setahun sekali berdosa. Bila dia kata je gitu, mana sumber? Main cakap gitu je, main bulan-bulan pula tu, main tahun-tahun, mana ambil? Main belasah je ke apa? Tak boleh, kita fikir sendirilah. Hukum wajib, haram, makruh, harum tak boleh pakai otak sendiri. Dia mesti ada sandaran. Itu kalau orang kata berjumpa ibu bapa, perempuan yang telah berkahwin, anak yang telah berkahwin berjumpa ibu bapa adalah wajib. Kalau dia kata gitu, soalannya wajib ke tak? Tak wajib. Kalau wajib berdosa tau, tak pergi jumpa. Tak wajib. Seorang perempuan, seorang isteri, perempuan lah isteri, apa hukum berjumpa, pergi ke rumah, berjumpa samalah, pergi ke rumah tu berjumpa lah ibu bapanya? Tak wajib, sunat. Jumpa ibu bapa kan sunat. Tengok muka ibu bapa dapat pahala, cakap dengan ibu bapa dapat pahala, cakap baik, semua kan dapat pahala. Wajib ke? Tak wajib, sunat. Pergi rumah ibu bapa, jumpa, bercakap, malas ulur lagi, sunat, tak wajib. Tanya khabar, sunat, tak wajib. Jadi tiba-tiba suami dia melarang buat benda sunat. Settle. Macam suami melarang puasa sunat, kan tak boleh. Suami kata, esok nak puasa apa? Nak puasa sunat. Jangan, saya tak bagi puasa. Haram puasa sunat. Puasa fardu tak boleh bulan Ramadan. Esok awak nak buat apa ni? Nak puasa. Tak boleh puasa. Tak boleh. Sebab itu fardu wajib. Allah suruh puasa Ramadan, Rasul suruh puasa Ramadan. Suami dia langgar, kata jangan puasa. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Sekarang ni puasa tu isteri dia nak puasa sunat, dia suami tak bagi. Tak boleh lah. Mana boleh? Tak boleh lah puasa sebab suami tak bagi. Isteri nak sembahyang sunat, suami tak bagi.
Tak boleh lah sembahyang sunat. Sebab dia tak melanggar pun, tak puasa, tak sembahyang sunat, tak puasa sunat, tak melanggar Allah dan Rasul pun. Tak melanggar Allah dan Rasul pun. Jadi yang sunat bila suami tak bagi buat, tak boleh buat, hukumnya haram. Tapi kalau benda tu wajib, suami tak bagi buat, hukumnya hukumnya kalau langgar juga kata suami, sebab benda tu wajib, suami tak bagi kan, langgar juga cakap suami tadi, suruhan suami tadi yang melanggar Allah dan Rasul, maka tak berdosa langgar tu. Malah silap-silap dengan dia patuh juga, suami kena patuh, berdosa pula yang dia patuh, sebab suami telah langgar Allah dan Rasul. Jadi kena kemukakan bukti bahawasanya kenapa si isteri tadi menjadi wajib untuk bertemu ibu bapanya di rumah. Kalau dapat buktikan kewajipan itu, maka kalau suami larang pun pergi je. Kalau suami larang jangan jumpa ibu bapa, tapi isteri tadi telah mendatangkan bukti bahawasanya pergi jumpa ibu bapa adalah wajib. Adalah wajib. Maka suami tak bagi, boleh pergi. Tapi buktikan dulu ianya wajib. Maksud bukti tu kan, contohlah, dia dapat tahu, dia dapat mesej ke apa, mak dia seminggu tak makan, kebuluh nak mati dah. Gitu dah. Tak ada orang kita tengok. Mak dia sempat mesej dia kot, WhatsApp dia. Mak ni dah seminggu tak makan, mak rasa mak nak. Lepas tu mesej, call tak angkat dah. Mula-mula bunyi je tak angkat, lama-lama call. Tiba-tiba nombor tiba-tiba tu macam tutup telefon. Ni bateri habis, tak sempat, dah seminggu tak makan. Contohlah. Maka menyelamatkan nyawa wajib. Menyelamatkan nyawa tu wajib. Bukan nyawa ibu bapa, nyawa jiran pun wajib. Nyawa orang mana-mana tepi jalan nak mati pun wajib selamatkan nyawa dia. Maka suami tak bagi juga. Suami tak bagi, sedangkan Allah dan Rasul suruh selamatkan nyawa. Suami tak bagi, boleh langgar. Tu antara contoh. Sebab suami telah langgar Allah dan Rasul. Jadi itu contohlah. Bukti, maka bolehlah dia keluar tengok mak ayah dia. Sebab menyelamatkan nyawa adalah wajib. Okey. Soalan, menziarahi ibu bapa wajib ke sunat? Kat situ je lah. Sunat. Maka sunat suami tak bagi, tak boleh. Wajib. Kalau wajib suami tak bagi pun boleh. Lepas tu bila sebut wajib, kena jawablah soalan-soalan lepas pada tu. Kenapa pula wajib? Nak pergi ziarah mestilah wajib sebagai anak. Wajib tu sebulan berapa kali? Kena jawab semua-semua tu. Habis dah jawab, mana rujukan? Ambil kat mana? Jawab saja, semua orang boleh jawab. Gitulah. Itulah. Cuma dia suruh rugi tu, rugilah. Rugi pahala, rugi itu, rugi ini, rugi itu. Memang rugilah. Bodoh suami macam ni, tu bab lain. Ini suami ni tak cerdik lah, suami ni tak ada akal, tak ada emosi, tak ada perasaan. Apa benda suami macam ni? Itu kita cakap, bukan isteri cakap. Kita cakap tak cerdik. Tak cerdik je. Bukan maksudnya tak perlu patuh. Isteri tetap wajib patuh. Cuma apa benda, patutnya nanti kalau dia buat gitu, siap-siap anak dia buat kat dia tu tua nanti. Itu kita cakap. Itu bab lain. Bukan dengan bermaksud dia tak bagi, nanti Allah balas dah balik nanti dekat suami tadi, anak dia tak peduli masa tua-tua. Itu cerita lain. Itu bab lain. Cuma dari sudut wajib patuh lah kalau benda itu tidak wajib. Benda yang isteri dia suruh, yang suami suruh isteri tadi yang tak berlanggar dengan Allah dan Rasul, kena patuhlah juga, walaupun macam bodoh-bodoh, macam tak cerdik gitu. Tak cerdik. Sebab dia bukan memutuskan silaturahim, tidak. Itu bukan memutuskan, cuma tak bagi pergi atas sebab-sebab. Adalah sebab suami itu. Cuma tak cerdik, tak pandai diplomasi. Macam mana nak ada kasih sayang, mawaddah warahmah, itu bab lain. Dari bab patuh lain, dari bab harmoni lain. Lain. Dari bab nanti Allah balas dia lain. Jangan campur. Kadang-kadang orang campur. Apa benda nanti anak kau buat kat kau begitu. Tak apa, aku tetap tak bagi isteri aku pergi juga. Nanti anak buat kau bawa pada muka. Pada muka tu cerita lain. Adakah sebab nanti Allah akan balas, maka sebab tu lah suami dia, isteri dia boleh pergi juga walaupun suami tak bagi? Cerita berbeza. Jangan campur-campur. Hukum lain. Gitulah. Lebih kurang. Alah, kisah ni kita biasa dengar kisah ni.
Kisah yang suami dia, tapi bukan suami tak bagi, suami dia keluar jauh, ada kata berperang, ada kata pergi berniaga. Suami dia kata jangan keluar rumah selagi saya tak balik. Saya mungkin nak keluar 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama. Awak jangan keluar rumah. Awak di rumah je, semua saya dah sedia kat rumah ni, awak jangan keluar rumah. Tiba-tiba mak dia ke ayah dia, saya lupa cerita kan, mak ke ayah dia sakit, orang mari beritahu, pergilah. Ramai dah kat rumah kau, mak ayah kau duduk sebut nama kau nak jumpa. Tak boleh lah, suami tak minta izin suami lagi, suami tak bagi keluar. Suami duduk luar, mana ada WhatsApp masa tu, mana ada call, nak hantar Telegram pun lambat. Lepas tu datang pula dah semakin nazak dah ni, dah gitu dah. Tak boleh. Akhir sekali selang berapa lama, sehari 2 hari datang pula dah meninggal. Sedihlah dia. Lepas tu selang sehari 2 hari datang dah tanam. Kemudian datang baliklah suami dia. Balik suami dia, jumpa dia cerita begini, dia tak keluar kerana patuh arahan suami. Akhir sekali dia mimpi mak dia yang ajar dia supaya patuh suami ni, tengok-tengok dapat satu kedudukan yang tinggi. Kerana patuhnya anak tadi, ajaran mak tadilah, patuhnya ajaran ayah dia tadi, patuhnya isteri pada suami sehingga mati pun tak balik. Tengok. Okay? Patuhnya, maka dengan sebab tu ayah dia diangkat, ataupun ibu bapa dia lah, dia angkat satu maqam yang tertinggi. Nampak? Itu biasa kita dengar kan, sama.